Waalaikumsalam Ustaz. Okay, baik. Malam ni kita akan sambung surah Yusuf. Muka surat 247. Muka surat 247 ayat yang ke-100. Betul kan? Ayat 100. 99 Ustaz. 99. 99. Betul 99. Okey, baik. Saya ayat 100. Okey, muka surat 247 ayat ke-99 surah Yusuf. InsyaAllah minggu depan kita ambil surah Yusuf ni. Okey, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Muka surat 247 ayat yang ke-99 ayatnya berbunyi falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala adkhulu misra insyaallahu aminin. Ayat kita ini. Fa maka lamma tatkala ataupun apabila. Lamma terjemah dia tatkala ataupun apabila. Dakhalu mereka masuk. Siapa mereka kat sini? Mereka kat sini adalah keluarga Nabi Yusuf yang datang daripada Kan'an ke Mesir. Ala kepada Yusuf. Okey, dia telah tatkala mereka masuk kepada Yusuf, dia telah memeluk dia Nabi Yusuf telah memeluk ilaihi kepada dirinya lah. Okey, kepadanya maksudnya kepada dirinya. Abawaihi kedua ibu bapanya. Wa dan qala abawaihi terjemah dia kedua ibu bapanya. Okey, abawaihi terjemah dia kedua ibu bapanya. Qala dia telah berkata dia Nabi Yusuf. Okey. Udkhulu masuklah kamu Misra ke Mesir. InsyaAllah. Okey. Terjemah insyaAllah juga. Tak perlu nak terjemah jika Allah kehendaki. Ya, itu terjemah dia. Tapi kita tak perlu nak terjemah macam tu. Kita terjemah insyaAllah. Aminin. Dalam keadaan aman. Aminin terjemah dia dalam keadaan aman. Okey. Terjemahkan ayat pertama kita. Puan Salasia Abdul Murad terjemahkan boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala mereka masuk kepada Yusuf, dia telah memeluk kepadanya kedua ibu bapanya dan dia telah berkata, masuklah kamu ke Mesir insya-Allah dalam keadaan aman. Okey. Terima kasih Puan Salasia. Ayat minggu lepas cerita dia adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam datang jumpa Nabi Yaqub bawa baju, cerita tentang Nabi Yusuf, siapakah dia. Lalu Nabi Yusuf alaihi salam mengajak mereka semua untuk datang ke Mesir. Okey. Lalu mereka semua datang ke Mesir. Ketika mana mereka masuk ke pintu gerbang Mesir, maka Nabi Yusuf telah memeluk kedua ibu bapanya. Okey, pertama kita bincang siapa kedua ibu bapa ni? Siapakah kedua ibu bapa ni? Okey, jadi siapa yang dimaksudkan dengan kedua ibu bapa? Siapa nama mak Nabi Yusuf? Rahil. Bahasa Arab sebut Rahil. Ra alif ha ya lam Rahil. Orang putih panggil Rachel kan? R-A-C-H-E-L. Rahil ni dah meninggal dunia. Okey, jadi Nabi Yaqub alaihi salam
Datang kedua ibu bapa. Kedua ibu bapa ni siapa dia? Maka ada pendapat mengatakan ialah maksud kedua ibu bapa ni adalah isteri Nabi Yusuf seorang lagi yang bernama Lia. Isteri Nabi Yusuf lah dah. Isteri Nabi Yaqub kan dua beradik. Rahil dengan Lia. Rahil ni mak Nabi Yusuf dengan mak Bunyamin meninggal dunia masa mereka masih kecil lagi. Jadi kat sini Nabi Yaqub datang bawa isterinya seorang lagi, Lia. Walaupun mak tu kita kata mak tiri lah. Dalam masa yang sama, Lia ni juga dengan Nabi Yusuf macam makcik, adik-beradik mak. Ya, mazhab kita ataupun syariat kita tak boleh kahwin dua beradik. Zaman syariat zaman dia Yaqub boleh kahwin dua beradik. Jadi pendapat pertama, dan inilah pendapat kebanyakan mufassirin, maksud kedua ibu bapa adalah Nabi Yaqub dan isterinya Lia. Ada pendapat mengatakan setelah kematian Rahil, Nabi Yaqub kahwin dengan seorang lagi adik dia. Maksudnya Nabi Yaqub kahwin dengan tiga beradik lah. Lia, Rahil dan seorang lagi. Seorang lagi itu nama tak sebut. Wallahu a'lam. Okey. Ada pendapat mengatakan Allah Ta'ala menghidupkan balik maknya selepas kematiannya, lalu maknya sujud kepadanya. Ayat akan datang ni bab sujud kita akan masuk untuk membenarkan mimpinya. Jadi pendapat ni walaupun ditulis dalam tafsir, ya ada dalam tafsir, tetapi kita tawakuf. Maksud tawakuf apa dia? Tak boleh nak terima bulat-bulat. Tak boleh nak kata, percaya pendapat tu. Tak. Yang penting mimpi Nabi Yusuf adalah 11 bintang, bulan dan matahari. Betul kan? Awal-awal surah Yusuf dulu. Nabi Yusuf bermimpi 11 bintang, bulan dan matahari. 11 bintang tu adik-beradik dia, 11 orang. Campur dia jadi 12 lah. 11 orang adik-beradik dia. Bintang dan bulan tu siapa dia? Mak ayah dia. Jadi mimpi tu memberi makna akan berlaku 13 orang akan sujud pada dia. Siapa 13 orang tu? 13 orang tu 11 adik-beradik dia. Nabi Yaqub jadi 12. Seorang lagi tu siapa dia? Ada tiga pendapat. Tiga pendapat. Pertama, Lia, mak tiri dalam masa yang sama mak saudara dia. Yang kedua, adik-beradik pada Lia dan Rahil, seorang lagi lah. Ini pendapat-pendapat semata-mata yang ditulis dalam tafsir-tafsir, tetapi tidak ada sebarang sandaran yang kuat untuk kita meyakini kebenarannya. Pendapat yang satu lagi kita kata lagi agak jauh. Tetapi ditulis dalam tafsir, Allah hidupkan balik mak dia untuk mak dia sujud pada dia. Cerita ni kita tawakuf. Tawakuf maksudnya kita tak nak kata dia betul. Dalam masa yang sama kita tak nak kata juga dia tu palsu. Tapi ada tu dia dalam tafsir. Walaupun tu dia dalam tafsir, tidak ada sebarang sandaran menguatkannya. Dengar boleh, tak wajib percaya dan tak wajib kita menafikan. Cukup kita beriman. Nabi Yusuf peluk mak dengan ayah. Siapa maksud mak ayah ni? Wallahu a'lam. Okey, masuk kat sini adalah dalam ayat ni ada dua perkataan masuk. Dakhalu dengan udkhulu, betul kan? Ayat 99 ni ada dua perkataan masuk. Falamma dakhalu, masuk, kemudian udkhulu. Jadi masuk mula-mula kat sini adalah masuk ke pintu gerbang Mesir. Manakala udkhulu, kata-kata kedua Nabi Yusuf alaihi salam pada keluarga dia, masuklah kamu ke Mesir, maksudnya masuklah kamu ke kawasan bandar Mesir, kawasan perumahan ataupun perumahan tak sesuai lah. Kawasan istana orang besar-besar. Kawasan bandar-bandar, kawasan istana, masuklah kamu ke Mesir, maksudnya kawasan orang kaya-kaya. Kawasan orang-orang berpangkat kat Mesir. Cuma Nabi Yusuf alaihi salam kata, masuklah kamu ke Mesir dalam keadaan aman, insya-Allah. Kenapa dia insya-Allah? Nabi Yusuf nak kata, walaupun aku orang nombor 2 kat Mesir, aku ada beribu-ribu orang yang bekerja bawah aku, tentera-tentera, pengawal-pengawal kerja bawah aku. Aku boleh lantik berapa banyak aku nak lantik untuk jadi security pada keluarga aku ni. Boleh lantik. Tetapi kalau untuk menjamin keselamatan keluarga aku ni,
Tapi kalau Allah nak bagi musibah, ada orang berniat jahat, tembak daripada jauh ke, panah daripada jauh ke, bubuh racun dalam makanan mereka, mana aku tahu. Sebab tu Nabi Yusuf kata, masuklah kamu ke Mesir dalam keadaan aman, insya-Allah. Buat masa ni aku orang nombor 2 Mesir. Buat masa ni keluarin tentera semua dengar cakap aku. Buat masa ni semua pengawal-pengawal dengar cakap aku. Jadi kamu ni, oleh kerana aku ni orang nombor 2 Mesir, keselamatan kamu terjamin. Lebih terjamin. Orang semua tahu yang kamu ni adalah keluarga Raja Muda Mesir. Kamu semua ni adalah keluarga Raja Muda Mesir. Jadi bila orang tahu kamu ni keluarga Raja Muda Mesir, orang tidak akan berani sentuh kamu ataupun membuat perkara-perkara yang tak baik bagi kamu. Kerana mereka takutlah dengan Raja Muda Mesir. Okey, mereka tak akan berani sentuh keluarga Raja Muda Mesir. Maka Nabi Yusuf AS cakap, masuklah kamu ke Mesir dalam keadaan aman, diri kamu aman, keluarga kamu aman. Kerana kamu adalah keluarga diraja. Kamu tidak perlu takut pada sesiapa pun. Cuma ada perkataan insya-Allah. Maksud insya-Allah apa dia? Nabi Yusuf nak kata, kalau Allah nak jadikan kamu dapat mudarat, Allah nak buat kamu ditimpa musibah, dapat juga walaupun kamu ni orang keluarga diraja dunia. Bukan sekadar keluarga diraja Mesir. Katakanlah ada raja dunia dan aku ni salah seorang raja dunia tersebut, contoh. Kalau Allah nak bagi musibah, bagi juga musibah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, satu akhlak, satu adab yang sangat baik bagi orang yang menyambut tetamu, apatah lagi keluarga sendiri. Apa dia adab dia, apa dia akhlak dia? Peluk. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita jumpa orang, sunat 3 perkara. Bagi salam, bersalaman dan berpeluk. Okay, ini bukan kata budaya barat ke budaya Mak Saleh ke, tak, ni sunnah Nabi sebut semuanya dalam hadis. Pertama, jumpa orang saudara se-Islam lah, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan lah. Maksudnya sunat bagi salam, bersalaman dan juga sunat berpeluk. Mu'anaqah dipanggil, mu'anaqah, peluk orang lama tak jumpa tu. Nabi Yusuf alaihi salam, kalau dia nak beritahu, bila jumpa mak ayah dia yang meluru of his parent. Ustaz freeze lah. Hang. Frozen. Hana Ustaz, tak dengar. Oh, Tak dengar Ustaz. Tak dengar lah Ustaz. okay, baik. Sorry ya, termute. Ada orang mute kan kot? Host termute. Ke saya yang termute? Ustaz tadi frozen lah, Ustaz tak dengar. Daripada jumpa orang sunat bersalaman, bagi salam, berpeluk, terus tak dengar Ustaz dah. Tak dengar ke? Hilang? Hilang, tak dengar terus. Dia tak sedar. Dia tak sedar tu. Ustaz dah exit dah. Masuk balik agaknya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam. Okey ke? Waalaikumsalam. Ustaz. Okey dah. Okey. Okey. Ni okey. Ha. Okey, baik. Sekejap Dia tulis kat sini internet unstable. Sekejap. Dah mati ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terpaksa pakai telefon. Okey. Baik. Dalam surah ni, dalam ayat kita sekarang ayat 99, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu Nabi Yusuf walaupun dia dah jadi raja, walaupun dia dah jadi orang besar Mesir, tapi adab dan akhlak pada mak ayah tetap diutamakan. Maksudnya ayah dia datang jauh-jauh daripada Mesir, ayah dia datang jauh-jauh daripada Kanaan masuk ke Mesir, dia yang menyambut mak ayah dia dengan memeluk mereka berdua. Bukanlah kata, oh aku dah jadi orang besar sekarang, aku dah jadi orang hebat sekarang, mak ayahku kena peluk aku. Mak ayahku kena datang memeluk aku. Tak, dia tunggu di pintu masuk Mesir. Bukan pintu istana rumah dia, pintu masuk Mesir. Dia tunggu pintu masuk Mesir, dia peluk mak ayah dia. Ini adab, ini akhlak seorang anak terhadap mak ayah. Bukanlah kata, oh oleh kerana aku dah jadi raja, aku dah jadi orang besar, mak ayahku kena datang peluk aku. Adab akhlak Nabi Yusuf ni bukan sahaja pada mak ayah dia, bahkan pada adik dia yang datang pun. Ayat kita, perkataan kita sekarang pada awa, betul tak? Ayat kita sekarang, perkataan kita sekarang adalah awa. Semua tengok, falamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi abawaihi awa. Perkataan yang sama juga berlaku pada Nabi Yusuf ketika mana adik dia Bunyamin datang. Tengok muka surat 243 boleh? 243. Tolong baca dia muka surat 243. Puan Nur Azhar, tolong baca Puan Nur Azhar.
Ayat berapa Ustaz? 243 yang bawah sekali. Ada awa juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketika mereka menemui tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya, yakni di dalam. Dia Yusuf berkata, sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka lakukan. Okey. Terjemah yang Puan Azhar baca menempatkan. Sekarang kita pun sama juga. Awa, menempatkan. Tapi maksud menempatkan kat sini adalah datang memeluk. Awa kat sini adalah datang memeluk. Terjemah menempatkan tak salah. Daripada perkataan awa tu keluarlah perkataan ma'wa. Wa ma'wahumun nar wa ma'wahum jahannam. Samalah kan? Daripada perkataan awa tu keluarlah perkataan ma'wa. Jadi maksud awa, ma'wa menempatkan, memeluk. Adik dia datang, dia peluk adik dia. Mak ayah dia datang, dia peluk mak ayah dia. Kat sini nak beritahu apa dia? Nabi Yusuf tetap menghormati semua keluarga dia, sama ada yang bawah pada dia ataupun yang atas daripada dia. Tak kisah besar mana pun kedudukan dia, tinggi mana pun pangkat dia, dia tetap memuliakan semua ahli keluarga dia. Okey, baik. Masuk ayat baru pula. Ayat yang ke-100. Masuk ayat baru, ayat ke-100. Wa dan rafa'a, dia telah menempatkan. Rafa'a, dia telah menempatkan abawaihi, kedua ibu bapanya. Abawaihi, kedua ibu bapanya. Ala atas al-arshi. Apa terjemah al-arshi? Singgah sananya ataupun pelaminnya. Apa terjemah tron? Al-arshi, singgah sananya ataupun pelaminnya. Wa dan kharru, mereka semua telah tunduk. Kharru, mereka semua telah tunduk ataupun menjatuhkan diri. Semua boleh. Lahu baginya sujadan, sebenar-benar tunduk. Terjemah sujadan, sebenar-benar tunduk. Okey? Ataupun terjemah literalnya bersujud. Sebenar-benar tunduk boleh, terjemah literalnya bersujud pun boleh juga. Okey, kita terjemah dulu. Kita terangkan dulu apa yang nak dibincang dalam ayat ni. Puan Siti Nurhalis sudah baca, boleh Puan Siti Nurhalis? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia telah menempatkan kedua ibu bapanya atas singgasananya dan mereka semua telah tunduk baginya sebenar-benar tunduk. Ataupun bersujud. Okey, terima kasih Puan Siti Nurhalis. Tengok seorang anak yang berjaya, kedudukan yang dia dapat, pangkat yang dia dapat, darjat yang dia dapat, semua tu kerana mak ayah. Berkat didikan mak ayah, berkat pengorbanan mak ayah, berkat jasa tarbiyah mak ayah, maka kedudukan dia, singgasana dia ataupun pelamin dia, apa dia terjemah tron dia letak mak ayah dia kat situ. Maksudnya apa dia? Mak ayah aku lagi tinggi darjat pada aku, mak ayah aku lagi tinggi kedudukan pada aku. Tempat aku sebenarnya adalah tempat yang paling tepat bagi mak ayah aku. Maksudnya apa dia? Apa yang kita dapat, pengajarannya ialah apa yang kita dapat, rumah besar mana pun kita ada, pangkat mana pun kita ada, semua tu adalah hasil susah payah, didikan, tarbiyah, pengorbanan duit belanja mak ayah kita. Kita ini, rumah kita punya. Rumah kita punya. Okey, sebab apa? Saya yang kerja beli duit, saya yang kerja dapat duit banyak dapat beli rumah ni. Saya yang kerja dapat duit banyak boleh beli kereta ni. Sedangkan semuanya adalah hasil didikan, hasil pengorbanan mak ayah kita. Kalau mak ayah kita dulu kedekut, tak nak bagi kita belajar, tak nak bagi kita masuk U, tak nak bagi kita masuk sekolah agama, tak nak bayar yuran kita mungkin tak dapat apa kita dapat sekarang. Kita mungkin tak dapat apa yang kita dapat sekarang. Jadi, ya, semua rezeki hakikatnya Allah yang bagi, betul. Semua rezeki kita hakikatnya Allah yang bagi, tapi sebab pengorbanan siapa? Susah payah siapa? Mak ayah kita dulu makan nasi goreng ni pagi petang siang malam. Sebab nak bayar yuran pengajian kita, nak bayar kos beli buku kita. Jadi, apa yang kita dapat ini adalah mak ayah kita punya. Sebab tu Nabi Yusuf AS, dia yakin apa yang dia dapat hari ini, mak ayah dia lebih berhak daripada dia. Sebab tu dia meletakkan mak ayah dia di kedudukan lagi tinggi pada dia. Dia respect seorang anak kepada mak ayah dia. Bukanlah kata tempat tu tempat aku, darjat tu darjat aku, kedudukan tu kedudukan aku. Jadi aku seorang je berhak. Tak, dia letak mak ayah dia di tempat pelamin istana dia, kursi khas di istana dia. Arsh tu maksudnya singgasana dia. Lalu
Kat sini ada perkataan rafa'ah. Terjemah rafa'ah tu mengangkat, meninggikan. Terjemah rafa'ah tu mengangkat, meninggikan. Boleh? Daripada perkataan rafa'ah ni, kalau kita belajar mengaji dulu, rafa', baris rafa'. Orang kampung-kampung panggil rafa'. Rafa' tu atas. Jadi setiap anak, walaupun dia alim, walaupun dia hebat, walaupun dia pandai bahasa Inggeris, cakap lancar, cakap Arab pun lancar. Apa lagi? Macam-macam lah kepakaran dia ada hari ni, dia tetap kena tinggikan mak ayah dia. Dia tetap kena tinggikan kedudukan mak ayah dia. Kerana ayah dia dan mak dia adalah penyebab utama apa yang dia dapat capai hari ni. Apa kita dapat capai hari ni, kekayaan kita, kejayaan kita, pelajaran kita yang kita dapat hari ni, hebat sangat kita hari ni, contohlah, semua tu adalah hasil pengorbanan mak ayah kita. Jadi sepatutnya dalam apa-apa majlis, dalam apa-apa program, mak ayah kita kena utamakan. Mak ayah kita orang nombor satu kita patut utamakan. Jadi dalam majlis ni, dalam peristiwa ni, Nabi Yusuf setelah mak ayah dia masuk, dia cakap masuklah ke Mesir dalam keadaan aman. Dia terus menempatkan mak ayah dia di tempat yang paling tinggi, itu tempat dia. Di istana dia, di atas pelamin dia. Okey, baik. Ni nak cerita adab seorang anak yang telah berjaya pada mak dan ayah. Pengajaran untuk kita lah. Kita hari ni bukan hebat sangat sampai jadi raja. Kita bukan hebat sangat sampai jadi orang nombor 2 dalam negara. Kita mungkin gaji mahal sikit pada orang lain, tapi tak adalah sampai macam Nabi Yusuf ni. Orang nombor 2 kat istana. Jadi nak beritahu setinggi mana pun kita punya kedudukan, kita punya pangkat, kita punya darjat, tetap kita kena muliakan mak ayah kita. Sebab mereka lah penyebab utama kejayaan kita yang kita nampak zahirnya. Yang kita tak nampak, setiap malam mereka lah yang rajin bangun awal kat tangan doa kejayaan kita. Walaupun nampak backing yang kita, nampak garang yang kita, nampak asyik membebe je popek di siang hari ya, contoh. Tapi setiap malam kita tak tahu banyak mana mak ayah kita telah doakan kejayaan dunia dan akhirat kita. Oleh kerana itu, balaslah jasa mereka, tinggikanlah kedudukan mereka, balaslah kebaikan mereka dengan membuat mereka bahagia sebahagia-bahagia. Okey, lalu mereka pun sujud. Timbul soalan sujud. Ada beberapa pendapat tentang sujud kat sini. Pendapat pertama, sujud makna sujud betul. Pendapat kedua, makna sujud kat sini hanyalah tunduk. Makna sujud kat sini adalah tunduk. Tengok muka surah Baqarah. Tolong baca dia boleh. Surah Al-Baqarah. Tolong baca Puan Sharifah Husna. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan lafaz sujud, tapi bukan makna sujud. Lafaz dia. Betul tengok bawing. Muka surat sekejap. Muka surat 9 ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmatnya berbagai makanan yang ada di sana sepuas-puasmu. Dan masuklah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, nescaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah kurnia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Okey. Perkataan yang Puan Sharifah Husna macam tu, kita jadi tunduk, kan? Tunduk. Tuan-tuan, kalau sujud kat sini terjemah sujud tahu macam mana? Kalau terjemah ayat 85, terbalik 58 ni, sujud tu terjemah dia sujud, maksudnya macam mana? Masuklah kamu ke negeri ini, makanlah sepuas-puasnya, dan masuklah ke pintu gerbang sambil bersujud. Masuk sambil sujud macam mana? Kalau habis dahi, dahi kena lantai habis. Darah habis dahi, masuk sambil sujud. Maksudnya masuk sambil tunduk. Jadi perkataan sujud, terjemah dia tunduk. Jadi pendapat pertama, makna ayat kita sekarang, lalu mereka semua, mak ayah dia dengan 11 lagi abang-abang dia semua tunduk pada dia. Tunduk kerana menghormati. Okey, baik. Pendapat kedua, makna sujud kat sini adalah sujud betul-betul sujud. Makna sujud kat sini adalah betul-betul sujud. Dahi kena lantai. Habis itu, macam mana Nabi Yusuf boleh membiarkan orang sujud pada dia, sedangkan Nabi tak boleh, semua para Nabi tak boleh biarkan orang sujud pada manusia. Semua sujud pada Allah. Jawapannya, mereka sujud pada Allah. Sujud tetap pada Allah. Cumanya Yusuf hanyalah sebagai kiblat. Yusuf tu hanyalah sebagai kiblat. Maksudnya kita sembahyang sembah Allah, Yusuf duduk depan. Kita bukan sembah Yusuf, tapi kita menghadap sembah Allah,
Yusuf tu hanyalah sebagai kiblat. Okey? Ada pendapat mengatakan perbincangan ni timbul sebab dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda hadis ni ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada beberapa sahabat masa ni baru je masuk Islam. Mereka pergi ke Syam, mereka tengok orang-orang di Syam menyembah pendeta-pendeta mereka. Maka mereka balik ke Mekah, mereka jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, Tuhan lebih berhak kami sujud berbanding orang-orang tu sujud pada pendeta-pendeta mereka. Maka Nabi kata pada dia, tak boleh manusia suruh manusia sembah manusia. Tak boleh manusia menyuruh manusia lain sembah dia. Kalaulah aku nak suruh manusia sujud pada manusia, nescaya aku akan suruh isteri-isteri sujud pada suami. Kerana besarnya hak suami, darjat suami ke atas isteri. Jadi hadis tu nak beritahu tak boleh sujud kat orang. Habis tu ni sujud kat orang macam mana? Pendapat pertama tadilah sujud tu maksudnya tunduk saja. Pendapat kedua, maksud sujud kali ni sujud macam biasa kita sembahyang maghrib tadi, sujud yang biasa, cuma bukan sembah Yusuf. Yusuf tu hanyalah sekadar kiblat saja. Pendapat seterusnya, sujud ni memang maksud sujud biasa. Habis tu bukan ke tak boleh sujud orang sembah orang? Jawapannya, ya. Hukum asal memang tak boleh orang sembah orang. Memang tak boleh orang sembah orang. Tetapi dalam kes ni, sujudnya Nabi Yaqub dan anak-anak dia kepada Yusuf kerana perintah Allah. Perintah Allah? Ya, kerana perintah Allah. Kan awal-awal surah Yusuf dulu, Nabi Yusuf bermimpi. Ingat, mimpi para Nabi adalah wahyu. Mimpi para Nabi adalah wahyu. Jadi mimpi Nabi Yusuf tu, dia telah cerita pada ayahnya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub faham maksud mimpi itu. Tolong baca terjemahan dia boleh? Surah Yusuf. Ke surat 235 ayat 4 dan ayat 5. 235 ayat 4 dan ayat 5. Tolong baca terjemahan dia, Puan Izawani boleh? Ayat 4 ayat 5 Ustaz. Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Ayat 5. Makanya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kerana aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan ialah musuh yang nyata bagi manusia. Okey, terima kasih Puan Izawani. Nabi Yusuf bermimpi 11 bintang campur bulan campur matahari sujud kat dia. Mimpi ni diceritakan pada Nabi Yaqub. Masa ni Nabi Yusuf tak jadi Nabi lagi. Jadi mimpi kepada para Nabi adalah wahyu. Nabi Yaqub faham, itulah perintah Allah. Itulah perintah Allah pada mereka. Jadi dalam ayat ni ada dua persoalan. Pertama, macam mana orang boleh sujud kat orang? Itu satu dah. Yang kedua, macam mana Yusuf ni, dia anak, dia boleh biar ayah dia sujud kat dia? Dia anak, dia boleh biar ayah dia sujud kat dia? Jawapannya tadi. Memang asalnya tak boleh. Memang asalnya tak patut dan tak sesuai. Tetapi oleh kerana perintah daripada Allah, maka Nabi Yusuf terpaksa terima. Nabi Yusuf kena redha. Nabi Yusuf kena redha, itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan Nabi Adam. Ketika mana Allah Taala suruh malaikat-malaikat sujud pada Adam. Okey, maksud sujud kat situ sujud betul-betul lah. Okey, maksud sujud kat situ sujud betul-betul. Sujud pada Adam, tapi bukan sembah Adam, sembah Allah. Adam adalah sebagai kiblat. Kat situ tidak timbullah isu yang Adam ni kena rendah diri pada malaikat. Tak, sebab Adam bukan anak malaikat. Adam bukan anak malaikat. Kat sini Nabi Yusuf dia anak. Nabi Yaqub ayah. Dia boleh biar ayah dia sujud kat dia. Tak patutlah. Ya, kalau ikut tak patut memang tak patut. Kalau ikut tak sesuai memang tak sesuai. Tapi bila dah Allah perintah, jadi boleh. Asalnya memang haram orang sujud kat orang. Haram orang sujud pada orang. Tapi bila Allah dah suruh, timbul lagi kemusykilan. Takkan timbul lagi persoalan tentang haram tak haram. Bila Allah dah suruh jadi boleh. Tak jadi masalah. Okey, baik, seterusnya. Sama ayat baru. Wadan qala, dia telah berkata. Qala, dia telah berkata, dia kat sini adalah Nabi Yusuf. Ya abati, wahai ayahku. Ya abati, wahai ayahku.
Haza inilah. Haza inilah. Ta'wilu ta'wil ataupun tafsiran. Kita terjemah kat sini hakikat ta'wilan, hakikat tafsiran. Boleh? Terjemah ta'wil kat sini adalah hakikat tafsiran. Okey. Ru'ya ya mimpiku, ru'ya ya mimpiku. Okey, terjemah ru'ya ya mimpiku. Min daripada qablu sebelum haza ini. Ya qablu haza sebelum ini. Qad sesungguhnya ja'alaha telah menjadikannya, qad sesungguhnya ja'alaha telah menjadikannya, mimpi itu, Rabbi oleh Tuhanku, haqqan kenyataan. Yes, haqqan tu kebenaran. Maksud kebenaran kat sini adalah kenyataan. Boleh? Maksud kebenaran kat sini adalah kenyataan. Okey. Terjemahkan dulu. Puan Samiah terjemahkan boleh? Puan Samiah ayat kita sekarang. Dan dia telah berkata, wahai ayahku, inilah hakikat tafsiran mimpiku daripada sebelum ini. Sesungguhnya telah menjadikannya Tuhanku kenyataan. Okey. Betul. Yes. Setelah mereka semua sujud pada Nabi Yusuf, sama ada sujud tunduk ataupun betul-betul sujud tadi, kita dah bincang, wallahu alam, tak tahu yang mana satu lebih benar, lebih tepat. Maka Nabi Yusuf alaihissalam telah berkata pada ayahnya, wahai ayahku, dulu aku mimpi 11 biji bintang campur bulan, campur matahari sujud pada aku. Inilah takwil mimpiku dulu. Inilah hakikat kepada mimpi aku dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, takwil dalam bahasa Arab ada dua terjemahan. Satu makna takwil, tafsiran bagi sesuatu. Jadi kadang-kadang tafsiran bagi sesuatu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kita lalu satu ayat, kita keluarkan pendapat ulama. Ulama A tafsir gini, ulama B tafsir gini, ulama C tafsir gini. Betul kan? Itulah tafsiran bagi bagi sesuatu. Siapa yang tahu kebenaran tentang tafsiran tadi? Tak ada orang tahu pun yang paling tepat. Ada 5. Dalam satu ayat tu ada 5 tafsiran. Ulama A kata lain, ulama B kata lain, ulama C kata lain. Ada 5 tafsiran tentang satu ayat. Boleh jadi semua betul, boleh jadi semua salah. Ataupun dalam 5 tu satu yang paling tepat, kita tak tahu. Jadi tafsiran ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Itu makna pertama tafsiran. Contoh doa Nabi SAW pada Abdullah bin Abbas. Nabi doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah dia kefahaman agama dan ajarkanlahnya ilmu tafsir. Jadi maksud ta'wil kat situ adalah tafsir. Jadi tafsir itu ada kemungkinan betul, ada kemungkinan salah. Boleh jadi tepat, boleh jadi tak tepat. Satu lagi makna ta'wil ni, makna ta'wil sekarang ni, hakikat kebenaran bagi sesuatu perkara. Hakikat kebenaran bagi sesuatu perkara. Jadi Nabi Yusuf cakap pada ayahnya, wahai ayahku, inilah hakikat kebenaran bagi mimpiku dulu. Berapa tahun ni? Wallahu alam berapa tahun. Ada pendapat mengatakan masa ni Nabi Yusuf dah umur 40 tahun lebih. Ada pendapat mengatakan masa ni umur Nabi Yusuf dah 40 tahun lebih. Jadi masa dia mimpi dulu umurnya berapa belas tahun saja. Sekarang berapa umurnya 40 tahun lebih. Maksudnya apa dia? Kadang-kadang sesuatu mimpi itu berlaku pada para Nabi, Allah Ta'ala jadikan ianya kenyataan lepas puluh-puluh tahun. Lepas puluh-puluh tahun. Mak Nabi Muhammad SAW, ketika mana orang tanya Nabi. Nama sahabat yang tanya Nabi itu adalah Irbad bin Sariyah. Dia kata, ya Rasulullah, apakah urusan pertama tentang kenabianku? Maka Nabi jawab, dakwatu Abi Ibrahim, doa ayahku Nabi Ibrahim. Kemudian wa busyra Isa bi, berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa tentang aku. Wa ra'at ummi, dan juga mak aku bermimpi. Wa ru'ya ummi allati ra'at, mimpi ibuku yang dia telah bermimpi. Apa mak Nabi mimpi? Mak Nabi mimpi keluar daripada dirinya cahaya-cahaya yang menerangi seluruh kota-kota di Syam, di Palestin.
Jadi mimpi mak Nabi itu berlaku sebelum Nabi lahir lagi. Sebelum Nabi lahir lagi dah mimpi tu mak dia dapat. Lepas 40 tahun barulah anak dia jadi Nabi. Lepas 40 tahun barulah anak dia jadi Nabi. Jadi Nabi Yusuf cakap pada ayah dia, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang aku cerita padamu dahulu. Okey, baik. Seterusnya, sambung ayat baru pula. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita pernah share awal-awal surah Yusuf dulu. Kalau kita dapat mimpi baik, sunat kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mimpi kita satu kenyataan. Bila Allah nak jadikan ianya kenyataan, wallahu alam, Allah Taala tahu bila waktu terbaik, bila masa yang terbaik. Kita hanya doa pada Allah Taala sahaja. Sama yang seterusnya. Wa dan qad sesungguhnya, sama ayat baru, qad sesungguhnya ahsana, dia telah berbuat baik, dia tu Allah. Ahsana, dia telah berbuat baik, dia tu Allah. Okey. Bi kepadaku, is ketika akhrajani, dia telah mengeluarkan aku, min daripada as-sijni penjara, wa dan ja'a bikum, dia telah mendatangkan ke semua kamu. Ja'a bikum terjemah dia telah mendatangkan ke semua kamu. Min daripada al-badwi, perkampungan. Badwi ni Bedouin. Kawasan-kawasan kampung. Maksudnya Kanaan tu kawasan kampung. Mesir ni kawasan bandar sikit. Badwi ni daripada Badwi, terjemah Badwi tu kawasan perkampungan, Badwi. Min daripada ba'di sesudah. Okey. An bahawa okey. Nazara merosakkan hubungan. Asyaitan oleh syaitan. Baini di antaraku, wa dan baina di antara ikhwati adik-beradikku. Okey, baik. Terjemahkan ayat kita. Kami teruslah. Habiskan terus. Inna sesungguhnya Rabbi Tuhanku, latifun maha lembut ataupun maha halus. Dua-dua boleh. Latifun maha lembut, maha halus. Li bagi ma apa yang yasha'u dia kehendaki. Innahu sesungguhnya dia Allah. Al-Alim maha mengetahui. Al-Hakim maha bijaksana. Tuan Haji Abdul Qahar ada? Puan Azhar, Tuan Haji Abdul Qahar ada? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Aziz boleh? Tuan Haji Aziz Dahari terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya dia telah berbuat baik kepadaku ketika dia telah pada penjara, dan dia telah mendatangkan ke semua kamu daripada perkampungan, daripada sesudah bahawa merosakkan hubungan oleh syaitan di antaraku dan dia di antara dan adik-beradik. Ada dia dan di antara je. Dan dia dan di antara adik-beradikku. Sesungguhnya Tuhanku maha halus bagi apa yang ia kehendaki, dan sesungguhnya dia maha mengetahui, maha bijaksana. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Aziz.
Nabi Yusuf ni, kata-kata Nabi Yusuf ni, kata-kata syukur, kata-kata gembira Nabi Yusuf terhadap mak ayah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kegembiraan kita, kejayaan kita, bagus kita sampaikan, ceritakan pada mak ayah kita. Sebab apa tahu? Sebab mak ayah kita lah manusia yang paling gembira dan tidak ada sikit pun dalam hati mak ayah kita perasaan sakit hati dengan kejayaan kita. Orang lain ada tak? Orang lain ada. Sebab tu Ustaz Muhadir Haji Jul, dia pernah kata dalam tulisan dia kata apa dia? Antara nikmat yang tak semua orang dapat adalah bergembira melihat orang lain gembira. Antara nikmat yang tak semua orang dapat ialah bergembira melihat orang lain gembira. Apa maksudnya? Kita rasa kita dapat kejayaan, dapat sesuatu nikmat kejayaan ke, kita cerita kat adik-adik kita. Kita ingat semua adik-adik kita gembira lah dengan kejayaan kita tu. Naik pangkat ke, dapat bonus ke dan sebagainya. Tapi kita tak tahu, mereka mungkin sakit hati dengan kejayaan kita. Adik-beradik. Adik-beradik pun boleh jadi sakit hati. Selain adik-beradik, kawan-kawan, rakan sekerja, jiran-jiran, kemungkinan untuk sakit hati tu ada banyak lagi. Dengki, tak puas hati, kita tak ganggu dia pun, kita tak ambil rezeki dia pun. Tapi dia sakit hati tengok kita berjaya. Kita dapat beli kereta baru, kita dapat beli rumah baru, kita dapat bercuti luar negara, dia sakit hati tengok. Padahal kita tak guna duit dia pun, kita tak ambil duit pusaka pun mak ayah kita ada lagi contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama adik-beradik pun boleh datang dengki. Mak ayah, yakinlah tak ada mak ayah pun yang dengki, cemburu terhadap kejayaan anak-anak dia. Maka dalam ayat ni Nabi Yusuf hanya berkata, wahai ayahku. Bukanlah maksudnya tak boleh cerita kat abang, boleh. Tapi yang paling selamat, ceritalah kejayaan kita pada mak ayah kita. Kerana memang pasti mereka adalah orang yang sangat gembira terhadap kejayaan yang kita peroleh. Okey. Dalam ayat ni, dia cakap pada ayah dia, wahai ayahku, sesungguhnya Tuhanku telah buat baik pada aku ketika mana dia keluarkan aku daripada penjara dan dia telah bawa datang kamu semua daripada perkampungan jumpa aku. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala buat baik pada Nabi Yusuf tu saja ke? Allah Ta'ala juga buat baik pada Nabi Yusuf ketika mana telah keluarkan dia daripada perigi. Kan? Perigi. Allah Ta'ala juga telah buat baik pada Nabi Yusuf ketika mana telah membersihkan namanya daripada tuduhan isteri Al-Aziz, iaitu Zulaikha. Jadi soalan saya, siapa nak cuba jawab? Boleh jawab. Soalan saya ialah, kenapa Nabi Yusuf hanya mention dalam ayat ini terlepas daripada nikmat dua je di-mention? Allah Ta'ala buat baik ketika mana dia terlepas daripada penjara dan ketika mana dia dapat berkumpul dengan family dia. Sedangkan kebaikan lain dia tak mention. Allah Ta'ala selamatkan aku daripada perigi. Allah Ta'ala bersihkan nama aku daripada tuduhan isteri Al-Aziz. Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Kak cuba Ustaz. Kak cuba. Puan Zakia. Ya. Mungkin dia tak nak malukan saudara mara dia lah agaknya. Tapi Puan Zakia dah dengar kelas Isnin minggu lepas. Tak dengar Ustaz. Yang tu saya tak dengar. Tak pasal. Tak masuk kelas siang. Tapi mungkin juga ada dengar. Allah. Ada orang nak gelak tu. Okay, baik, tak apa. Tak apa Puan Zakia. Alhamdulillah betul. Kenapa Nabi Yusuf tak mention pada ayah dia, Alhamdulillah Allah selamatkan aku masa aku terselamat daripada perigi buta. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia cakap macam tu masa ni, apa perasaan abang-abang dia? Tutup muka malu lah. Allah, perigi buta. Kita orang campak dia hari tu. Ni, nak jaga hati. Walahal dia, kalau dia nak balas dendam, tuan-tuan dan puan-puan, kali pertama abang-abang dia datang, dia sebab dalam penjara lah. Kuasa ada, jawatan ada, tentera ramai bawah dia. Kan? Tapi nak cerita betapa pemaafnya Nabi Yusuf pada abang-abang dia, bukan sekadar tak ambil tindakan, bahkan jaga hati abang-abang dia. Dia tak mention pun dalam ayat ni, Alhamdulillah Allah Ta'ala telah buat baik pada aku ketika mana Allah selamatkan aku masa aku dicampak dalam perigi buta dulu. Agaknya kalau dia cakap macam ni, masa tu ayah dia tengok siapa?
inilah anak-anak aku yang telah pisahkan aku dengan Yusuf. Kalau dia cakap macam tu, masa ni dia cakap macam ni, abang-abang dia macam mana masa tu? Habis, spoil lah kegembiraan mereka masa tu. Mereka punya gembira dapat kumpul sama-sama, mereka punya seronok dapat bersatu semula, tiba-tiba Nabi Yusuf ungkit balik. Alhamdulillah, masa aku kena campak dalam perigi dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, ni nak ajar adab dan akhlak orang yang dah bersyukur. Orang yang Allah dah bagi banyak nikmat. Orang yang Allah dah bagi kebahagiaan, kejayaan. Tak perlu lagi kita nak sindir, nak perli. Okay, orang-orang yang dulu telah buat jahat pada kita. Contohlah contoh. Ni sekadar contoh. Suami isteri bercerai. Suami isteri bercerai. Jadi isteri dia ni lepas bercerai dengan suami dia, dapat buat bisnes dengan baik, bisnes maju, bisnes makin berkembang, dapat jadi kaya, dapat jadi jutawan. Jadi pengacara tanyalah isteri dia ni, Puan boleh cerita sikit macam mana kejayaan Puan? Jadi dia pun mulakan ayat dia, Alhamdulillah, lepas suami saya ceraikan saya, bisnes saya semakin maju, bisnes saya semakin berkembang. Apa perasaan suami dia, bekas suami dia masa ni? Betul lah kan? Benda tu mungkin betul juga. Dulu masa suami dia zalim dia ke, menzalimi dia ke, kita tak tahu. Tapi dalam menyebut kejayaan kita, dalam berkongsi kejayaan kita pada orang lain, tak kisahlah pada TV ke, pada surat khabar ke, pada orang yang ditanya, tak perlu kita keluarkan kata-kata yang boleh mengguris hati pihak lain. Jadi jutawan yang wanita jadi jutawan tadi, dia kata Alhamdulillah, lepas suami saya ceraikan saya, perniagaan saya makin berkembang, kejayaan saya makin berkembang. Tak perlu mention macam tu. Allah yang bagi kejayaan pada awak, kenapa awak dalam masa yang sama nak buat awak tu terasa hati, nak buat awak ni terasa hati? Tak perlu. Cakap je lah, Alhamdulillah saya niaga sungguh-sungguh, saya usaha sungguh-sungguh, niat saya nak beri anak saya belajar dengan baik, nak bagi anak saya kemewahan, kebahagiaan. Dah cukup. Tak perlu nak mention lagi lepas suami saya ceraikan saya dulu. Jadi pertama pandangan orang, suami dia dulu, bekas suami dia dulu ni jahat lah ni. Okay. Yang kedua, kalau bekas suami dia dengar, Allah, hina ni aku. Sebab aku ceraikan dia lah, dia percaya. Kalau aku tak ceraikan dia, mesti tak percaya macam ni sekarang. Contoh. Ni sekadar contoh. Maksudnya apa dia? Dalam kita nak cerita kejayaan kita pada siapa-siapa, tak perlu pun kita keluarkan kata-kata yang boleh menyakiti hati pihak lain. Boleh? Betul jawapan Puan Zakiah tu. Terima kasih Puan Zakiah. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, kenapa Nabi Yusuf tak mention Allah Ta'ala keluarkan aku daripada perigi? Kerana masa Nabi Yusuf dikeluarkan daripada perigi, bukannya Nabi Yusuf terus berjaya, betul kan? Dia keluar pada perigi bukan terus jadi raja. Dia keluar pada perigi, dijual kat pasar. Adakah satu kejayaan? Keluar pada perigi, dikeluarkan daripada perigi, dijual kat pasar. Bukan satu kejayaan pun, dijual kat pasar. Okey, bukan satu kejayaan pun dijual kat pasar. Oleh kerana itu, tak mention pasal perigi. Yang ketiga, kedudukan yang dia dapat sekarang, kedudukan diraja yang dia dapat sekarang, orang nombor 2 kat Mesir ni, bukannya ketika mana dia keluar pada perigi, tapi ketika mana dia dikeluarkan daripada penjara. Ketika mana dia keluarkan daripada penjara, masa itulah Allah Ta'ala bagi dia kedudukan, jawatan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sebagai beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai beradab dengan Allah Ta'ala, tak perlu nak cerita banyak sangat, tak perlu nak mention benda-benda tak baik. Dulu aku dalam perigi, lepas tu aku kena jual, lepas tu difitnah oleh isteri tuan aku, lepas tu kena penjara bukan sebab salah aku. Jadi semua tu Allah yang tentukan, semua tu Allah yang takdirkan berlaku pada Yusuf, betul kan? Semua tu Allah yang tentukan, Allah takdirkan berlaku pada Yusuf, tetapi sebagai beradab dengan Allah Ta'ala, tak cerita benda buruk. Sekarang ni nak cerita Allah buat baik pada dia. Kalau dia cerita aku dulu duduk dalam perigi susah, sejuk, tak ada orang tolong. Aku dulu dalam penjara 7 tahun, sedangkan aku tak bersalah. Benda tu, walaupun dia tak kata Allah yang buat, tapi menceritakan keburukan tersebut, kita kata seolah-olah apa? Perkataan paling sesuai. Kurang adab dengan Allah Ta'ala. Ya, kita buat jahat, keburukan berlaku pada kita, sakit berlaku pada kita, musibah berlaku pada kita, datang pada siapa? Allah. Cuma adabnya kita jangan mention Allah dalam keburukan yang berlaku pada diri kita. Jadi Nabi Yusuf tak kata pun aku dulu kena penjara 7 tahun, 9 tahun, aku tak bersalah pun. Tak, dia terus kata 2 kebaikan yang dia dapat.
Pertama, Allah Ta'ala bebaskan dia daripada penjara. Dia tak cakap pula Allah Ta'ala masukkan saya dalam penjara. Walhal Allah yang buat dia masuk dalam penjara, betul kan? Maksudnya Allah izinkan perkara tersebut berlaku pada diri dia. Tapi sebagai adab, dia tidak sandarkan kepada Allah Ta'ala. Dua nikmat dia mention kat sini. Apa nikmat dua dia mention kat sini? Pertama, Allah Ta'ala lepaskan dia daripada musibah di penjara. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat yang dia mention kat sini adalah dapat bersatu semula dengan keluarga. Ini tuan-tuan dan puan-puan, antara nikmat yang kita tak sedar ini apa dia? Dapat bersatu dengan keluarga. Untunglah orang yang family duduk dekat-dekat, mak ayah duduk dekat-dekat, adik-beradik duduk dekat-dekat. Okey, masuk dekat tu tak adalah perlu berjiran. Anak sulung rumah ni, anak kedua rumah ni, anak ketiga rumah ni, takut perang pula janji duduk dekat-dekat. Masuk dekat-dekat tu area Subang Jaya, area Shah Alam, area yang kalau nak pergi rumah mak 20 minit, pergi rumah abang 10 minit, rumah adik 15 minit, tu masuk dekat-dekat. Kerana apa? Dapat bersatu adik-beradik merupakan nikmat juga daripada Allah Ta'ala. Mungkin ada adik-beradik kita kena kerja luar negara, kena kerja Sabah Sarawak, contoh, tak salah pun, tak berdosa pun, bahkan baguslah untuk cari rezeki, untuk bahagikan keluarga, bagus. Tapi antara nikmat yang kita tak sedar apa dia? Nikmat adik-beradik dapat duduk dekat-dekat. Walhal setengah kita ini kalau kita kata apa? Biarlah adik-beradik aku sambung aku. Biarlah adik-beradik aku tak nak cakap dengan aku. Biarlah adik-beradik aku tak nak datang ke rumah aku. Aku kaya. Rumah aku besar. Kawan-kawan aku ramai. Aku boleh bercuti luar negara sebulan sekali. Bukan setahun sekali, sebulan sekali. Contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah Allah Ta'ala buat adik-beradik ini selain mak ayah yang akan tolong kita, yang akan bantu kita bila kita dalam kesusahan adalah adik-beradik. Walaupun kita kata tak adalah sungguh-sungguh nak bantu, tak adalah sungguh-sungguh nak tolong macam mak ayah. Tapi masa kita susah, masa kita ada masalah, orang yang sanggup korbankan sedikit duit dia, masa dia untuk bagi pada kita, siapa dia? Adik-beradik. Jadi kalau kita duduk jauh dengan adik-beradik, seorang kat utara, seorang kat selatan, tak haram, tak berdosa tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita sakit nazak, contohlah adik-beradik yang akan sanggup bagi masa untuk tolong bantu kita dan sebagainya. Orang lain walaupun baik, walaupun kita ada kawan baik, walaupun kita ada macam-macam lagi lah kawan-kawan baik, rakan sekerja, rakan sesurau, mereka belum tentu dapat tolong kita sebagaimana adik-beradik kita sanggup tolong kita. Tak dinafikan ada adik-beradik juga yang buruk perangai, yang tak patut perangai. Tapi yang baik takkan tak ada, mesti ada juga. Oleh kerana itu dua nikmat dia mention kat sini. Apa dia? Nikmat dua perkara yang Nabi Yusuf mention. Pertama, terlepas daripada penjara. Yang kedua, dapat bersatu balik adik-beradik. Dia tak kata pun, Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi aku pangkat nombor 2 kat Istana Mesir. Alhamdulillah rumah aku dah besar dah. Kalau abang-abang aku tak buang aku dulu, aku dah rumah buruk tu juga tak ada. Dia tak cakap macam tu. Nak ceritanya apa dia? Nikmat sebenar apabila Allah Ta'ala bebaskan kita daripada masalah. Allah bagi kita sihat, kita bukan ahli penjara, kita bukan di negara yang sedang ditindas oleh pemerintah, kita bukan berada kat tempat yang setiap hari dengar bunyi meriam, dengar bunyi senapang, dengar bunyi senjata. Kita dah duduk, walaupun kita tak kaya, walaupun kita tak adalah mewah, walaupun kita tak adalah kita kata duit banyak sangat, tapi syukur pada Allah, Allah bagi kita sihat. Syukur pada Allah, kita masih boleh tengok muka mak ayah tiap-tiap hari, masih boleh tengok muka anak-anak tiap-tiap hari, masih boleh bersama dengan adik-beradik tiap-tiap hari. Itu satu nikmat daripada Allah Ta'ala juga. Pepatah Arab kata apa tu? Pepatah Arab kata, an-ni'matu idza fuqinat urifat. Nikmat tu, bila dia dah tak ada, barulah dia disedari. Okey? Dulu-dulu rasa seronok jauh dengan mak ayah. Kenapa? Kalau ada apa-apa, aku tak kena panggil. Rumah jauh pada mak ayah. Mak ayah nak minta tolong hantar pergi klinik, mak ayah nak minta tolong pergi check up hospital, jumpa doktor. Adik-beradik dekat lah kena pergi bawa mak ayah. Kita duduk jauh, Alhamdulillah. Takkanlah mak ayah nak call kita duduk Shah Alam untuk balik ke Kelantan, bawa dia pergi klinik. Adik-beradik dekat tu lah mangsanya yang kena tolong mak ayah. Masa tu kita rasa macam tu. Betul kan? PKP baru ni tak boleh balik raya. PKP baru ni tak boleh balik raya. 2-3 tahun tak boleh balik raya. PKP baru ni bola dia kata apa? Untungnya rumah dekat dengan mak ayah. Untungnya rumah dekat dengan mak ayah. Boleh tengok mak ayah semua. Boleh jumpa mak ayah selalu. Masa tak PKP, tak rasa benda tu nikmat. Rasa seronok duduk jauh dengan mak ayah. Tak payah kena tolong semua. Contohlah. Allah bagi PKP baru tahu.
Nanti Allah cabut nyawa mak ayah, barulah tahu. Ruginya tak ada dekat dengan mak ayah dulu. Ruginya kalau tahulah macam ni sedihnya, tak ada mak ayah, beli rumah sebelah mak kalau boleh. Nak tengok mak hari-hari, nak tolong mak hari-hari. Okey, baik. Sambung lagi. Nabi Yusuf, tengok tadi punya baik, dia tak mention pun yang dia tak kata pun dia duduk dalam perigi. Sebab tak nak buat abang dia terasa hati. Kemudian, dia cakap lagi pada ayah dia, nikmat-nikmat ni dia dapat setelah mana syaitan merosakkan hubungan antara dia dan adik-beradik dia. Dia salahkan siapa? Syaitan. Walhal kalau dia nak kata apa? Ni sebab abang-abang aku lah ni berpakat nak umbang aku dalam perigi. Boleh tak? Boleh. Salah ke? Tak salah. Betul ke? Betul. Aku dapat macam ni bermulanya sebab abang-abang aku dengki kat aku. Lepas tu abang aku bubuk campak aku dalam perigi. Lepas tu macam-macam lepas tu lagi lah. Boleh dia nak salahkan abang dia. Tapi punya bagus kata-kata dia. Punya hebat akhlak seorang Nabi. Ni kita nak belajar akhlak ni. Orang bagi najis, kita balas bumi. Ingat senang tak? Abang-abang dia ni lah penyebab dia berpisah bertahun-tahun dengan ayah dia. Tapi dia masih lagi tak nak buka mulut menyalahkan abang-abang dia. Ayat minggu lepas ke? Yes, minggu lepas kita dah lalu. Dia senang-senang memaafkan abang-abang. Dia tak adalah kata, bagi saya masa dulu lah untuk maafkan awak. Saya boleh maafkan tapi saya tak boleh nak lupakan. Kalau kita lah kan. Ni akhlak yang sangat bagus ni. Orang bagi najis. Maksudnya abang dia buat macam-macam kat dia. Tekanan, kita kata apa dia? Tekanan perasaan tu, bila kita dizalimi oleh darah daging sendiri. Kalau orang lain khianati kita, sakit hati juga. Marah juga orang lain khianati kita. Tetapi perasaan lagi sedih, lagi kecewa, lagi frust bila yang khianati itu adalah adik-beradik sendiri. Yang kita harapkan akan jadi pelindung kita, yang kita harapkan boleh menolong kita. Tengok-tengok orang yang kita harapkan tu, dialah penyebab kita berpisah dengan mak ayah kita. Berat tak ujian tu? Berat sangat. Tapi Nabi Yusuf AS tetap memaafkan abang-abang dia. Dalam ayat ni pun, dia masih menjaga hati abang-abang dia dengan berkata, semua ni berlaku kepada aku setelah syaitan yang jahat tu telah merosakkan hubungan antara aku dan juga antara adik-adik aku. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buat salah, tapi orang yang kita buat zalimi itu masih lagi memaafkan kita. Dia kata apa dia? Tak apa, awak orang baik sebenarnya. Cuma syaitan dia hasut awak lebih sikit. Sebab tu awak jadi macam ni. Kata-kata macam tu nampak macam simple, nampak macam biasa. Tapi sangat memberi kesan pada orang yang telah buat salah pada kita. Dia orang baik sebenarnya. Cuma nafsu dia, syaitan dia hasut dia lebih sikit. Sebab tu dia tergelincir. Kalau tak, memang dia orang yang sangat baik. Kata-kata tu nampak simple dia. Tapi orang yang dizalimi menggunakan kata-kata tersebut kepada orang yang berzalimi sangat memberi kesan kepada hati orang yang menzalimi. Jadi Nabi Yusuf AS dalam ayat ni dia tak salahkan sikit pun abang-abang dia. Dia tak guna pun kata-kata yang boleh menyinggung perasaan abang-abang dia. Keadaan dah kita kata apa dia? Keadaan dah kembali gembira, keadaan dah kembali seronok, dapat bersatu balik adik-beradik. Kalau dia cakap balik benda-benda yang menyebabkan abang-abang dia terasa hati, kita kata apa dia? Kegembiraan tu jadi spoil lah. Betul kan? Maka dia kata, apa yang berlaku antara dia dengan abang-abang dia adalah salah syaitan. Ya, hakikatnya syaitan punya kesalahan. Tapi penyebabnya apa dia? Penyebabnya abang-abang dia punya dengki lah. Abang-abang dia punya perasaan tak baik lah. Itulah penyebab dia, tak salah pun kalau dia nak kata abang-abang aku lah penyebab aku pisah dengan ayah aku. Tapi tak. Sebagai seorang Nabi yang nak tunjuk akhlak yang baik, pengajaran yang terbaik bagi kita dalam ayat ni ialah tidak mengeluarkan kata-kata yang boleh menyinggung perasaan abang-abang dia yang memang jelas sangat telah bersalah pada diri dia. Okey, baik. Lalu dia kata, sesungguhnya Tuhanku maha lembut, maha halus. Maksudnya apa dia? Apa yang Allah buat pada aku ni? Allah Ta'ala telah susun cantik sangat. Allah Ta'ala dah atur lawa sangat. Dicampak dalam perigi. Okey, dia ambil orang, dijual kat pasar. Duduk pula dengan seorang tuan yang isterinya khianati aku. Semua tu, kita rasa macam menyusahkan. Kita rasa macam memerikkan. Tapi Nabi Yusuf tak kata. Semua tu hanyalah atas dasar kelembutan Allah. Kehalusan hikmah-hikmah Allah. Jadi setiap keburukan yang datang pada kita, setiap musibah datang pada kita, kita sangka baiklah pada Allah Ta'ala. Allah nak bagi sesuatu yang lagi baik. Allah nak bagi sesuatu yang lagi baik. Allah Ta'ala bagi susah sikit.
Allah Ta'ala bagi sesuatu yang baik, Allah Ta'ala nak bagi sesuatu yang baik, Allah Ta'ala suruh aku lalu tempat yang susah. Guru-guru saya selalu kata dulu, masa saya belajar dulu, guru saya kata apa dia? Emas ni tuan-tuan, kalau dia tak sedia untuk diri dia dilebur, kalau dia tak sedia untuk diri dia dibakar atas api, maka harganya tak akan tinggi. Ada harga juga emas tu. Tapi siapa nak beli emas ketul bentuk macam batu tepi jalan? Siapa nak beli emas macam tu? Emas ketul bentuk macam batu tepi jalan, bentuk macam batu-batu yang orang guna buat jalan tar. Ada harga emas tu, ada nilai, tapi siapa nak beli? Emas tu lagi berharga, lagi bernilai bila ditempa, bila dibakar dengan api, dibuat bentuk cincin, bentuk rantai, bentuk gelang, betul kan? Kalau emas tu dia tak sanggup untuk menghadapi kesusahan, maka dia duduk sekung macam tu. Siapa nak beli emas dalam bentuk batu tepi jalan? Bukan batu bata, kalau batu bata ramai lah orang nak beli kan. Jadi emas ni dia kena sedia diri dia untuk dipanaskan, dileburkan, barulah nilai dia akan makin. Jadi manusia pun sama juga, dia kena sedia menghadapi ujian daripada Allah. Dia kena sedia menghadapi musibah, kesusahan datang daripada Allah, barulah kedudukan dia akan makin tinggi. Barulah darjatnya akan makin tinggi. Jadi kalau kita tak nak susah, kalau kita tak nak diuji langsung, kalau kita tak nak didatangkan kesusahan sikit pun, maka kita tidak akan mendapat ketinggian sebagaimana ketinggian yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Yusuf AS. Okey, baik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Apa maksud ayat ni? Allah Ta'ala buat apa saja pada kita, Allah Ta'ala tahu. Itulah yang terbaik bagi kita. Cumanya kita, sama ada nak bersabar ataupun nak merungut. Bila ditimpa musibah, bila ditimpa kesusahan, Allah buat tak cukup duit, Allah buat sakit, Allah buat masalah anak, masalah pasangan, macam-macam lah Allah Ta'ala buat. Benda tu berlaku pada diri kita. Kita pun tanya, kenapalah macam ni berlaku pada aku? Aku tak pernah zalimi orang pun, tapi orang buat macam ni kat aku. Contoh, soalan-soalan biasa keluar pada mulut kita. Cakap pada diri kita, Allah Ta'ala tu latif, sangat halus dalam dia punya perancangan dia. Kita memang tak nampak jalan, tapi Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Apa yang berlaku, kita jangan minta lah pula, ya Allah, aku lama tak diuji, Allah bila nak uji aku, ya Allah, janganlah minta macam tu pula. Jangan minta ujian, jangan minta kesusahan. Tapi bila ujian datang, kesusahan datang, yakinlah Allah Ta'ala telah susun aturnya dengan baik sekali. Allah Ta'ala Maha mengetahui dan Allah Ta'ala Maha bijaksana. Pengetahuan Allah kadang-kadang tak tercapai di akal kita. Okey. Setelah habis ayat 100 ni, kita nak masuk ayat 101. Ayat 101 ni adalah ayat terakhir kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ni. Ada pendapat mengatakan, ni pendapat-pendapat dalam tafsir menurut dalam Old Testament lah. Dalam Old Testament, menurut Dr. Hamka, bahawasanya ayah dia dan abang-abang dia ni, mereka tinggal di Mesir dalam tempoh masa yang lama. Menurut Old Testament, lepas mereka pindah ke Mesir saja, Raja nombor 1, bukan Nabi Yusuf, atas Nabi Yusuf lagi. Raja nombor 1 telah bagi dia tanah, bagi rumah untuk Nabi Yaqub dan juga anak-anak dia bercucuk tanam. Okey, anak-anak dia bercucuk tanam. Kerana kebiasaan orang Ibrani yang duduk kat pendalaman, itulah kerja mereka, bercucuk tanam. Okey, mereka ada tanah kosong, mereka cucuk tanam. Mereka tanam segala yang mereka boleh tanam yang boleh memberi kemudahan dalam urusan kehidupan mereka. Berapa lama ayah Nabi Yusuf, itu Nabi Yaqub, tinggal di Mesir? Ada pendapat mengatakan ayahnya tinggal 24 tahun. 24 tahun. Nabi Yaqub daripada Kan'an ke Mesir, duduk kat Mesir 24 tahun. Ada pendapat mengatakan 17 tahun. 17 tahun. Tinggal kat Mesir. Tempoh perpisahan antara Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub menurut pengarang tafsir Jalalain, tempoh perpisahan antara Nabi Yusuf dan ayahnya adalah 18 tahun. Ada pendapat mengatakan 18 tahun. Ada pendapat mengatakan 40 tahun. Ada pendapat mengatakan 80 tahun. Wallahu a'lam. Berapa lama tempoh sebenarnya Allah Ta'ala saja Maha mengetahui. Tapi ayah pisah dengan anak 5 tahun, 10 tahun pun dah satu penyeksaan. Ini main belah-belah tahun, main puluh-puluh tahun. Lagilah kita kata penyeksaan batin. Tapi Nabi Yusuf AS tetap bersabar. Lalu ketika mana ayahnya hampir-hampir nak mati, Nabi Yaqub AS hampir-hampir nak meninggal dunia, maka dia minta Nabi Yusuf AS bawa dia kembali ke Kan'an, Palestin.
sebab dia nak dikebumikan di sebelah kubur ayahnya Nabi Ishaq. Lalu dia pun bawa ayah dia pun meninggal dunia kat Kanaan. Dia pun kebumikan, kafankan, selesaikan jenazah ayah dia. Lalu dia kembali semula ke Mesir. Nabi Yusuf kembali semula ke Mesir. Dia tinggal selepas tu dalam tempoh lebih kurang 23 tahun. Tempoh Nabi Yusuf alaihissalam memerintah, ada pendapat mengatakan 15 tahun. 13 tahun, sorry. 13 ke? 15. 7 tahun musim subur, secara lalu kan, 7 tahun musim subur, campur 7 tahun musim kemarau, 14 dah. Campur setahun musim kaut hasil. Setahun musim subur kembali. Lepas 15 tahun dia pun melepaskan jawatannya pada orang lain. Ada pendapat mengatakan sedemikian. Ada pendapat mengatakan tak, dia terus memegang jawatan tersebut sehingga ke akhir hayatnya. Dia memerintah dengan baik, menjalankan tanggungjawab dengan baik. Walaupun negara-negara lain 7 tahun kemarau kebuluran, tapi Mesir tak ada masalah kebuluran. Lepas habis tahun kemarau 7 tahun tu, negeri Mesir kaya raya. Sebab apa? Dalam masa 7 tahun tu, semua duit-duit negara lain, mata wang negara lain datang ke Mesir. Mesir je masa tu ada stok makanan. Maka dalam tempoh 15 tahun, negara Mesir adalah negara yang paling kaya masa tu. Di kawasan tu lah. Kerana apa? Dia saja ada stok makanan. Negara lain tak ada stok makanan. Ada pendapat mengatakan dia terus memegang jawatan sehingga akhir hayat dia. Bagaimana dengan tugas dakwah Nabi Yusuf alaihi salam? Ya, tugas utama para nabi adalah berdakwah. Tugas pegang jawatan, tugas menguruskan negara, tugas nombor 2. Tugas nombor 2. Pengajaran kita boleh dapat juga apa dia? Jangan kerana nak berdakwah, saya nak lepas jawatan saya. Saya ni ada jawatan sekian-sekian dalam negara. Saya nak fokus berdakwah lah, nak tinggal jawatan. Jangan. Kita tak tahu dengan jawatan tu boleh membantu sedikit sebanyak untuk agama Islam. Terus pegang jawatan awak. Wah, saya nak berdakwah macam Ustaz senang. Ada jawatan ni susah serabut. Orang tu datang rasuah ni, orang tu duduk macam ni. Jangan. Ni dalam surah Yusuf ni pengajaran kita dapat. Dalam ada jawatan pun boleh terus berdakwah. Jangan bagi alasan nak berdakwah tinggal jawatan, tinggal pangkat. Saya nak fokus dakwah macam sahabat-sahabat Nabi susah. Tak. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak yang beriman dengan Nabi Yusuf, banyak juga yang tak beriman dengan Nabi Yusuf. Dalil dia nanti kita tengok surah Ghafir. Orang-orang yang kenamaan, orang yang besar-besar, mereka walaupun tak beriman dengan Nabi Yusuf, tapi mereka tak berani nak menzahirkannya. Mungkin tak suka agama Islam ke, tak setuju agama Islam ke, tapi mereka tak berani nak zahirkannya. Nanti memberi kesan tak baik pada kedudukan dan jawatan mereka. Ada tak yang tak beriman? Ada. Tengok dalil dia surah Ghafir. Tolong baca boleh surah Ghafir. Siapa ya? Puan Maisarah. Tolong baca boleh. Puan Maisarah Mokhtar surah Ghafir. Saya cari muka surat je. Cerita ni 400 tahun setelah Nabi Yusuf meninggal. 400 tahun setelah Nabi Yusuf meninggal, Allah Ta'ala hantar Nabi Musa kan. Masa Allah Ta'ala hantar Nabi Musa, ada keluarga Fir'aun yang beriman dengan Nabi Musa. Tolong baca Puan Maisarah muka surat 470. 470 kan? Ayat 30 sampai 34. 34 tu poin saya. 30 sampai 34. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu, yakni seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. 32 dan wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan siksaan yang hari saling memanggil. Dekat sini ada nombor lah, dia cakap hari memanggil tu hari kiamat yang dinamakan hari panggil memanggil kerana orang yang berkumpul di padang mahsyar sebahagian memanggil, sebahagian yang lain meminta tolong. 33 iaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang lari, tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu daripada azab Allah, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, nescaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk. 34
Dan sungguh sebelum itu Yusuf telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi kamu sentiasa meragukan apa yang dibawakannya. Bahkan ketika dia wafat, kamu berkata Allah tidak akan mengirimkan seorang rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Okey, terima kasih puan. Kita guna internet tak okey? Okey, terima kasih Puan Maisarah. Tengok ayat yang poin saya adalah ayat 34. Poin saya ayat 34. Allah Taala kata orang yang beriman dengan Nabi Musa masa zaman Firaun. Orang yang beriman dengan Nabi Musa pada zaman Firaun. Sekarang baik. Okey. Orang yang beriman dengan Nabi Musa alaihissalam, dia sembunyikan iman dia. Dia dakwah kaum dia secara sembunyi-sembunyi. Dia kata apa dia? Dulu Nabi Yusuf pernah datang pada kamu bawa bukti-bukti keterangan, tapi kamu sentiasa ragu-ragu terhadap apa yang dia bawa kepadamu. Jadi dalam ayat ini dalil bahawasanya zaman Nabi Yusuf alaihissalam tak semua orang beriman dengan Nabi Yusuf. Ni kata-kata dia lah ni. Kata-kata orang beriman dengan Nabi Musa zaman Firaun. Dia mengatakan dulu masa Nabi Yusuf datang tak semua kamu beriman. Jadi ayat ni dalil tak semua orang zaman Nabi Yusuf beriman dengan Nabi Yusuf. Mereka orang Mesir. Nabi Yusuf orang Kanaan, orang Palestin. Jadi bukan senang semua orang nak mengikut ajaran orang luar. Bukan senang semua orang nak mengikut ajaran orang luar. Nabi Yusuf orang luar lah. Walaupun dia orang nombor 2 dalam kerajaan. Tapi dia orang luar. Mereka taat dengan Nabi Yusuf dalam bab pemerintahan. Dalam bab kenegaraan, mereka taat Nabi Yusuf. Adapun dalam bab agama, bukan senang mereka nak dengar cakap Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, baik. Habis kisah Nabi Yusuf. Sekarang, apa kata-kata Nabi Yusuf yang terakhir dalam surah ini? Sambung. Rabbi, wahai Tuhanku. Rabbi, wahai Tuhanku. Qad sesungguhnya. Ataitani, engkau telah berikan kepadaku. Ataitani, engkau telah berikan kepadaku. Min daripada al-mulki kerajaan. Al-mulki kerajaan. Wa dan allamtani, engkau telah ajarkan kepadaku. Allamtani, engkau telah ajarkan kepadaku. Min daripada takwil. Terjemah takwil, tafsiran, interpretation. Apa terjemah interpretation. Al-ahadis, mimpi-mimpi. Al-ahadis, mimpi-mimpi. Fatira, wahai Tuhan yang menciptakan. Fatira, wahai Tuhan yang telah menciptakan. Terjemah Fatira, wahai Tuhan yang telah menciptakan. As-samawati, langit-langit. Wa dan al-ar, bumi. Al-ar, bumi. Anta, engkaulah. Waliyi, pelindungku. Fid dunia, di dunia. Wa dan al-akhirah, akhirat. Tawaffani, matikanlah aku. Musliman, sebagai orang Islam. Wa dan alhiqni, golongkanlah aku. Bi, dengan as-salihin, orang-orang yang soleh. As-salihin, orang-orang yang soleh. Puan Suraya Haidar, terjemahkan boleh Puan Suraya Haidar ayat 101 ni. Ada Puan Suraya Haidar? Okey, Puan Rahimah terjemahkan? Ada. Puan Suraya Haidar ada. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan aku daripada kerajaan dan engkau telah ajarkan kepadaku daripada tafsiran mimpi-mimpi
mimpi-mimpi. Wahai Tuhan yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat. Matikanlah aku dengan sebagai orang Islam dan gulungkanlah aku dengan orang yang solehin, orang yang benar. Maka orang yang soleh, orang-orang yang soleh. Okey, baik. Yang soleh. Ayat ni adalah ayat terakhir kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ni. Lepas pada ni Allah tujukan pada Nabi Muhammad lah. Ayat-ayat apa ni tentang Nabi Muhammad dan juga orang musyrikin Mekah. Menurut riwayat Imam Baihaqi daripada Abu Saleh, beliau berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, satu hari, surah ni turun kat Mekah, tapi masa kat Madinah. Satu hari semasa di Madinah, ada seorang pendeta Yahudi datang menziarahi Nabi SAW. Dia dengar Nabi baca surah Yusuf. Pendeta Yahudi ni dengar Nabi SAW baca surah Yusuf. Dia tercengang dan bertanya, dari mana kamu dapat riwayat pasal Nabi Yusuf ni? Sebab kebanyakan isinya sejalan dengan yang dalam Taurat. Kebanyakan isinya tentang Yusuf ni sama jalan dengan dalam Taurat. Lalu Nabi SAW jawab, itu adalah wahyu yang aku menerimanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia pun menyatakan masuk Islam dan diajaknya beberapa orang lagi pengikutnya masuk Islam. Surah Yusuf ni lah. Okey, baik. Berkata Imam Abu Ishaq As-Sabi'. Beliau dengar daripada Masruq. Masruq ni adalah guru Imam Bukhari. Masruq cakap pada dengar daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Bani Israel masuk ke Mesir jumlahnya 63 orang. Jumlah mereka 63 orang. Mula-mula. 63 ni termasuklah Nabi Yaqub, anak, menantu, cucu, semua 63 orang. Kemudian setelah mereka keluar, 400 tahun kemudian, masuk Nabi Yusuf. 400 tahun kemudian, mereka keluar lari daripada Fir'aun, dibawa oleh Nabi Musa, jumlah mereka 670,000 orang. 670,000 orang. Menurut Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, beliau dengar daripada Abdullah bin Shaddad. Beliau berkata, keluarga Nabi Yusuf, iaitu Nabi Yaqub dan anak cucu menantunya, datang ke Mesir, jumlah mereka asalnya 86 orang. 86 orang je, orang daripada Palestin. Okey. Laki, perempuan, cucu cicit semua termasuk sekali lah. Kemudian mereka keluar di zaman Nabi Musa, bilangan mereka 600,000 orang. 600,000 orang lebih. Dalam tafsir jalan lain mengatakan 620,000 orang. Jumlah dia lebih kurang 600,000 tu je lah. Walau bagaimanapun, ini hanyalah kata-kata sahabat dan juga dalam Israiliyat. Nabi tak beritahu berapa jumlah mereka yang sebenarnya. Dalam Quran pun tak beritahu berapa jumlah mereka yang sebenarnya. Nabi yang pertama Bani Israel adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi yang pertama Bani Israel adalah Nabi Yusuf alaihi salam, manakala Nabi yang terakhir Bani Israel adalah Nabi Isa alaihi salam. Okey, baik. Pada zaman Nabi Yusuf ni, okey, Nabi Yusuf orang Mesir, orang Kanaan yang menjadi pemerintah Mesir. Lepas pada Nabi Yusuf alaihi salam meninggal dunia, maka kuasa pemerintah jatuh ke tangan orang lain. Lalu datanglah penggembara-penggembara daripada tanah Arab. Dinamakan puak mereka adalah puak Hyksos. Ejanya HYKSOS. Puak Hyksos ni, dia penggembara-penggembara tanah Arab. Dialah yang telah menawan kota Mesir. Ketika mana mereka telah tawan kota Mesir, masa tu nama diraja kepada orang Mesir bukan lagi Malik. Nama diraja bagi orang Mesir adalah Fir'aun. Sejak pada itulah nama-nama diraja bagi orang Mesir dipanggil Fir'aun. Okey, baik. Ayat kita sekarang. Nabi Yusuf AS memunajat pada Allah Ta'ala kali terakhirnya, wahai Tuhanku, Engkau telah bagi aku kerajaan, Engkau bagi aku ilmu takwil mimpi. Walaupun aku ni jadi orang besar kerajaan, walaupun aku ni ada ilmu, bukan sekadar ilmu syariat, bahkan kau bagi juga ilmu takwil mimpi.
tapi ya Allah, aku tetap berharap padamu, aku tetap berhajat kepadamu. Engkaulah yang menjadi pelindung aku dunia dan akhirat. Apa maksudnya? Sebelum aku jadi raja lagi, kau telah pelihara aku. Kesusahan dalam perigi, kesusahan dalam penjara, kau telah pelihara aku. Begitu juga, aku dah jadi raja, ramai pengawal, ramai tentera bawah aku. Engkau juga adalah pelindung aku. Kemudian, engkau juga bukan sekadar melindungi aku daripada apa? Engkau bukan sekadar melindungi aku daripada kejahatan-kejahatan zahir, orang nak bunuh kau, orang nak khianat ke, tak. Kau juga melindungi aku daripada kegagalan-kegagalan orang yang telah gagal dengan sebab harta benda. Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang yang dulu masa dia miskin, dia tawaduk, dia rendah diri, dia boleh bermesra, dia boleh bercakap, bergaul dengan semua orang. Masa dia miskin dululah. Tapi sekarang setelah dia ada jawatan, setelah dia ada pangkat tinggi, setelah keretanya Masya Allah harga ratus-ratus ribu, dia dah tak kawan semua orang. Dia dah tak boleh nak senyum dengan semua orang. Dia tak boleh baik dengan semua orang. Dia dah pilih-pilih orang. Tawaduk dia dulu dah tak ada. Rendah diri dulu dia dah tak ada. Maknanya walaupun dia ni berjaya, tapi dia gagal dalam mengawal hati dia. Nabi Yusuf kata, ya Allah, sebagaimana dulu aku tak jadi raja, kau bagi aku taufik untuk rendah diri, tawaduk. Sekarang pun aku dah jadi raja, kau tetap bagi taufik untuk rendah diri dan tawaduk. Itu semua kerana kau pelihara hati aku. Tak maksud ayat ni. Kemudian Nabi Yusuf kata, apa yang aku dapat boleh takwil mimpi, boleh terangkan pada raja mimpi dia. Itu semua ilmu yang kau telah ajar pada aku. Walaupun kau bagi aku ilmu yang tinggi, ilmu yang banyak, engkau juga telah pelihara aku daripada sifat sombong, bangga diri, berlagak, rasa lagi bagus pada orang, rasa lagi hebat pada orang. Kau juga telah pelihara aku. Ada orang dia banyak ilmu, tapi masalah hati dia tak berjaya. Dia rasa dia seorang ustaz paling bagus. Dia seorang ustaz paling pandai. Dia seorang ustaz paling pandai menerangkan ayat-ayat Al-Quran. Itu pun kegagalan juga bagi dia. Oleh kerana itu, minta Allah pelihara kita dunia dan akhirat, zahir dan batin. Lalu dia kata pada Allah Ta'ala, ini doa Nabi Yusuf. Bagus doa ni kalau kita amalkan. Penutup dia lah. Doa tu kita amalkan penutup dia. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikanlah aku sebagai orang Islam. Pertama nak beritahu, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Yusuf ni orang yang cekal, orang yang kuat. Kalau dia jenis putus asa, jenis tak kuat hati, masa dalam perigi dah minta Allah bagi mati. Ya Allah bagi mati dah senang. Aku kecil-kecil lagi, tak pandai nak survive lagi, tiba-tiba dah masuk dalam perigi, abang aku sebuat. Masa dia kat rumah tuan dia difitnah oleh Zulaikha, kena duduk penjara 7 tahun. Kalau dia orang yang tak kuat hati, tak kuat perasaan, pegangan pada Allah, dalam penjara lagi minta mati. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang diputuskan ke penjara oleh mahkamah, tak payah 7 tahun, 6 bulan pun dah stres. Orang yang diputuskan oleh mahkamah ke penjara, tak payah 7 tahun, tak payah 5 tahun, 6 bulan pun dah cukup stres. 6 bulan pun dah cukup stres. 6 bulan dah cukup stres. Tuan-tuan dan puan-puan, ini 7 tahun kena penjara bukan salah dia. Orang yang tadi kena penjara 6 bulan ke setahun ke, dia buat salah dia sendiri. Dia memang salah pun, mahkamah putuskan dia ke penjara 6 bulan ke setahun. Itu pun dah cukup stres. Okey, ini dia tak bersalah, dipenjarakan 7 tahun, lagilah tekanan sebenarnya. Tapi dalam penjara, dalam perigi tak adalah doa, ya Allah mati lagi senang. Bila mati senang ya Allah, daripada hidup terseksa macam ni ya Allah. Tak. Nak ceritanya bagus tak bagus Nabi Yusuf AS ni, masa dia menghadapi kesusahan, dia tak minta pun Allah Ta'ala matikan dia. Bukanlah ayat ni nak beritahu Nabi Yusuf minta mati, tak. Dia minta mati ni lepas dia dah memperolehi kesenangan, dia telah berjaya bawa orang Mesir kepada kejayaan. Dalam pentadbiran dia berjaya. Maksud doa dia ni, ya Allah nanti bila kau nak matikan aku ya Allah. Maksud doa dia ni, ya Allah nanti bila kau nak matikan aku ya Allah, matikanlah aku sebagai orang Islam. Apa pengajaran dia? Walaupun dia Nabi, dia tidak ada confident level yang sangat tinggi. Aku Nabi, takkan aku mati kafir? Aku ni bukan kerja kedai malam, aku ni bukannya orang awam biasa. Aku ni Nabi. Takkanlah Nabi nak mati dalam keadaan kafir. Tak. Walaupun dia Nabi, dia tetap ajar umat dia agar ada perasaan harap dan takut pada Allah Ta'ala.
Harap-harap Allah Ta'ala kekalkan iman dalam hati sampai bila-bila. Takut Allah Subhanahu Wa Ta'ala cabut iman. Takut Allah Ta'ala buat dia terkeluar daripada iman. Kita hari ni baru jadi ustaz. Kita hari ni baru jadi orang imam. Kita dah ada confident level. Aku ni takkanlah mati kafir kot. Aku ni ustaz. Aku ni hafal Quran banyak, hafal hadis banyak. Tak. Allah nak ajar kita, walaupun Nabi Yusuf ni seorang Nabi, dia tetap minta pada Allah agar Allah matikan dia sebagai orang Islam. Dia tak adalah kata, aku ni Nabi, takkan mati kafir. Ya. Para Nabi, tolong mute boleh? Ada yang tak mute kan? Tolong mute boleh? Minta sahabat-sahabat tolong mute boleh? Nabi Yusuf AS dia Nabi. Allah Ta'ala pilih Nabi, takkan ada para Nabi yang Allah pilih mati kafir. Sebab kalau Allah pilih Nabi, Nabi itu mati kafir, maknanya apa? Allah salah pilih orang lah. Allah salah pilih orang, betul kan? Kalaulah Allah ada Nabi sebelum dia mati dia kafir, maksudnya Allah salah pilih orang. Setiap Nabi yang Allah pilih sebagai Nabi, Nabi tersebut tidak akan kufur pada Allah Ta'ala sampai bila-bila. Tapi kemungkinan tu ada tak? Kemungkinan untuk jadi kafir tu ada bagi para Nabi. Cumanya Allah Ta'ala pelihara mereka daripada menjadi kafir. Cumanya Allah Ta'ala pelihara mereka daripada menjadi kafir. Sebab tu mereka tak kafir. Kata-kata yang sama juga pernah diucapkan oleh Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib ketika mana kaum dia ajak dia jadi kafir, dia kata aku memang tak nak kafir. Kecuali kalau Allah nak buat jadi kafir juga. Tolong baca boleh? Muka surat 162. Muka surat 162 ayat atas sekali. Tolong baca dia. Puan Rahimah tolong baca 162 ayat atas sekali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pembesar-pembesar daripada kaum Syuaib yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami akan mengusir kamu, wahai Syuaib, dan orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami. Syuaib berkata, dan apakah kamu akan mengusir kami? Meskipun kami tidak menyukainya. Terus? Betul lagi? Sesungguhnya ia bererti kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada agamamu, setelah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah patut kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu, kepada Allah sahajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, yakni adil, dan engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Okey, terima kasih Puan. Apa yang saya nak sampaikan dalam ayat 89? Ayat 88, kaum dia warning dia. Kaum Nabi Syuaib, warning Nabi Syuaib. Kami akan halau. Ataupun kalau tak nak kena halau, kau kena join agama kami. Nabi Syuaib jawab, patutkah kami kembali pada agama kamu setelah Allah selamatkan kami? Kami memang tak akan kembali kepada ajaran sesat kamu, kecuali jika Allah kehendaki. Tengok, ini kata-kata orang yang Nabi, tapi tetap menyandarkan kepada Allah Ta'ala juga. Tak adalah kata, alah aku Nabi, aku confirm tak akan pergi join agama kamu. Dia sebut juga, kecuali jika Allah Ta'ala kehendaki. Maksudnya apa dia? Kalau Allah Ta'ala kehendaki berlaku syirik murtad pada diri aku, benda tu boleh berlaku. Ini kita kata orang yang meletakkan pengharapan sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Jadi kita walaupun orang jaga semayang, walaupun orang ada jawatan kat masjid surau, walaupun ustaz terlibat dalam bidang pengajian Islam lama, tetap kena ada sifat harap dan takut pada Allah Ta'ala. Harap-harap Allah Ta'ala matikan kita sebagai orang yang Muslim, yang beriman. Takut Allah kita mati nanti dalam keadaan tidak ada iman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Nabi Yusuf pada zaman dia lah orang paling soleh. Pada zaman dia lah orang yang paling soleh. Tetapi kerana rendah diri dan tawaduknya, dia minta pada Allah, mudah-mudahan lepas dia mati nanti, dia tergolong di kalangan orang-orang yang
Soleh juga. Okey, baik, seterusnya masuk ayat baru. Kita habis buku surat ni. Zalika demikian. Assalamualaikum Ustaz. Tanya sikit Ustaz. Boleh? Saya nak tanya pasal Nabi Yusuf ni dia berkahwin tak dengan Zulaikha Ustaz? Sebab saya cari dalam Israiliyah pun saya tak jumpa. Sebab saya tanya ni sebab saya tengok kadang-kadang orang kita lah, orang Melayu, dia selalu jemput kad jemputan tu dia ada tulis kat situ berkasih sayang seperti Adam dan Hawa, Muhammad dengan Khadijah, lepas tu dia kata Yusuf dan Zulaikha. Kadang ada imam yang baca depan pengantin pun ada. Betul ke Ustaz? Boleh? Saya pun tak faham betul dia kahwin atau tidak kan. Okey, baik. Saya tak pasti saya pernah terang ke belum. Saya rasa macam dah terangkan. Saya rasa lah. Siapa ingat? Saya rasa saya dah terangkan. Ya, dah terangkan. Siapa ya tu? Siapa yang ya tu? Puan Rahimah. Puan Suraya Haidar Ya. Mungkin saya tak ada kelas macam tu. Mungkin tak ada yang macam tu. Cerita dia macam ni, Puan. Okey, cerita dia macam ni. Setelah Nabi Yusuf alaihi salam diangkat menjadi raja. Okey, setelah Nabi Yusuf alaihi salam diangkat menjadi raja, jap saya cari balik ni dalam tafsir Jalalain. Saya buka balik page dia. Saya buka balik page dalam tafsir Jalalain. Setelah Nabi Yusuf alaihi salam diangkat menjadi raja, ini menurut tafsir Jalalain, riwayat yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti. Imam Jalaluddin As-Sayuti. Okey. Setelah Nabi Yusuf alaihi salam diangkat menjadi raja, lalu raja yang tuan dia sebelum ni, siapa nama tuan dia sebelum ni tu, suami pada Zulaikha meninggal dunia. Nabi Yusuf kemudian berkahwin dengan Zulaikha. Ni dalam riwayat ni lah, Nabi Yusuf berkahwin dengan Zulaikha, dapat anak 2 orang. Satu nama Misha, satu lagi nama Afroisim. Satu nama Misha, satu lagi nama Afroisim. Okey, ini dalam tafsir Jalalain. Adapun menurut Dr. Hamka, beliau mengatakan pendapat tersebut hanyalah, dalam Dr. Hamka pun ada tulis, dalam tafsir Al-Azhar pun ada tulis. Tak silap saya pernah share tulisan tersebut kat skrin. Saya tak pasti, mungkin kelas siang saya share tulisan tersebut. Nanti saya cari balik, saya share kat kelas malam tulisan tersebut. Dalam tafsir Al-Azhar pun ada mengatakan Nabi Yusuf alaihi salam berkahwin dengan Zulaikha. Jadi riwayat tentang berkahwin dengan Zulaikha tu ada. Jawapannya ada. Sahih ke tak sahih? Tak sahih. Itu point dia. Sahih ke tidak? Tidak sahih. Boleh? Jadi ada yang nak baca? Ada yang kata Nabi Yusuf kahwin? Tak ada masalah. Sebab benda tu ada dalam tafsir-tafsir. Cuma saya dalam kalau minta orang baca doa kahwin, saya tak sebutlah Yusuf dengan Zulaikha tu. Saya tidak menyebutlah tentang Yusuf dengan Zulaikha tu kalau orang minta baca doa kahwin. Tapi dalam riwayat tafsir ada. Memang ada. Memang ada. Nabi Yusuf berkahwin dengan Zulaikha. Okey, orang tanya ada ke tak ada dalam riwayat tafsir? Ada. Israiliyat ke? Ya, Israiliyat. Sahih ke tak sahih? Jawapannya tidak sahih. Boleh, Puan Rahimah? Okey. Jadi kalau ada ustaz nak baca, silakan. Kalau ada ustaz tak nak baca, insya-Allah. Okey. Zalika demikian itu min sebahagian daripada anba'i berita-berita. Okey. Al-ghaib, yang ghaib. Maksud ghaib kat sini bukanlah alam jin ke, alam syaitan ke, bukan. Maksud al-ghaib kat sini adalah berita-berita ghaib masa tu kau tak ada. Itu maksudnya. Nuhihi kami wahyukannya ilaika kepadamu wa dan ma tidaklah kunta engkau dan tidaklah engkau ladaihim di sisi mereka, iaitu di sisi adik-beradik Yusuf. Alaihim di sisi mereka, iaitu di sisi adik-beradik Nabi Yusuf.
Iz ketika ajma'u mereka bersepakat. Ajma'u mereka bersepakat. Amrohum dalam urusan mereka. Amrohum dalam urusan mereka. Wa sedang hum mereka yang kurun menipu daya. Yang kurun menipu daya. Okey, terjemahkan dia. Puan Zakiyah, terjemahkan Puan Zakiyah. Ayat yang ke-102 ni. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Demikian itu daripada berita-berita yang gaib. Sebahagian daripada berita-berita yang gaib kami wahyukan kepadamu, dan tidaklah engkau di sisi mereka ketika mereka bersepakat dalam urusan mereka sedang mereka menipu daya. Okey, baik. Sekarang Allah cakap pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata, sebab itulah kisah Nabi Yusuf ni daripada awal sampai ayat 101 tadi sebahagian. Maksudnya Allah Taala tak kali ikutkan kisah Nabi Yusuf panjang lagi, riwayat hidup dia panjang lagi. Tapi Allah cerita yang poin-poin penting sahaja, ringkasan-ringkasan sahaja. Sebahagian daripada kisah-kisah ghaib. Maksud kisah-kisah ghaib adalah bukan kisah ghaib ni alam jin bunian, bukan. Maksud kisah ghaib tu ialah masa benda tu berlaku kau tak ada kat sana. Tu point dia. Masa benda tu berlaku kau tak ada kat sana. Itulah ghaib. Tuan-tuan dan puan-puan, contoh kita kat Malaysia kisah si Tanggang. Kita semua dengar kisah si Tanggang, kisah Hang Tuah, kisah Hajebat. Kisah tu termasuk dalam kisah-kisah ghaib. Makna kisah-kisah ghaib bukanlah jin toyol bunian, bukan. Masa tu kita tak ada. Jadi bila masa tu kita tak ada, betul ke tak betul? Tak tahu. Siapa baik, siapa jahat? Tak tahu. Mana kita tahu? Sebab masa tu kita tak ada. Kita hanya dengar daripada orang-orang sebelum kita. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kan? Jadi Allah Ta'ala kata pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kisah Nabi Yusuf yang aku sampaikan kepada engkau ni sebahagian daripada berita-berita baik. Kami wahyukan kepada engkau berita tersebut. Sebagai bukti yang kau tu Nabi. Kita ulang kaji balik. Apa tujuan Allah cerita kisah Nabi pada Nabi Muhammad? 3 sebab. Pertama, nak pujuk hati Nabi. Kedua, nak kuatkan iman Nabi. Ketiga, sebagai bukti yang Nabi itu Nabi. Kata tadi lah. Orang Yahudi menurut Ibn Abbas, orang Yahudi dengar Nabi baca surah ni masuk Islam. Itu tanda bukti dia Nabi. Kalaulah Nabi bukan Nabi, Nabi tahu kat mana cerita ni. Nabi nak baca celah mana, nak ambil poin celah mana kisah-kisah Nabi. Nabi Muhammad bahasa Arab pun tak pandai. Bahasa dia sendiri pun tak pandai baca, tak pandai tulis. Tiba-tiba dia nak korek-korek cerita daripada Taurat, daripada Injil, nak gabungkan dalam Quran. Mana boleh? Jadi bila Nabi Muhammad boleh cerita detail kisah para Nabi kepada orang Mekah, orang Madinah, itu bukti dia Nabi. Kemudian, biasanya kita, kadang-kadang Ustaz ni dulu ceramah 3 tahun lepas, tajuk Nabi Yusuf lain. Sekarang 3 tahun akan datang, lain pula jalan cerita dia. Contoh, dulu ceramah Maulidur Rasul Isra Mi'raj lain. Sekarang Isra Mi'raj ceramah dia lepas 3 tahun lain pula contoh. Maknanya apa dia? Kadang-kadang kata-kata manusia, apa yang dia cakap dulu dengan apa dia cakap sekarang berlaku kontradik. Apa yang dia cakap dulu dengan apa yang dia cakap sekarang berlaku kontradik. Nabi Muhammad tak. Walaupun 5 tahun lepas dia cerita kisah Nabi Musa, sekarang dia bagi lagi ayat kisah Nabi Musa. Ayat kisah Nabi Musa sekarang yang disampaikan dengan ayat yang dulu disampaikan 5 tahun lepas, tidak ada kontradik. Tidak ada pertembungan. Itu menunjukkan yang dia Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak reka cerita para Nabi, mampu ke nak cerita setebal dalam Quran? Kita kalau nak menipu reka cerita pun bolehlah 5-60 buku surat. Tapi ni 600 buku surat lebih. Mampu ke seorang manusia biasa nak mereka cerita-cerita macam ni dalam Quran? Itu bukti dia Nabi. Jadi dalam ayat ni ada perkataan wa ma kunta. Maksud wa ma kunta kau tak ada kat sana. Kita tengok ayat-ayat yang wa ma kunta boleh? Tolong baca Puan Hida Gani, tolong baca boleh tak Puan Hida Gani? Saya nak tunjuk ayat dalam surah Al-Qasas, tak silap saya. Nabi tak ada kat situ tapi Nabi boleh cerita. So ayat kita wa ma kunta. Semua boleh, kalau boleh buka semua muka surat 391 ayat 44, 45, 46. 391 ayat 44, 45, 46.
Tolong baca puan. Puan Ida Ghani tolong ambilkan, tolong baca boleh? Ayat berapa tadi Ustaz? 44. 45, 46 Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 44. Dan engkau wahai Muhammad tidak berada di sebelah barat lembah suci tua ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa dan engkau tidak pula termasuk orang yang menyaksikan kejadian itu. 45. Tetapi kami telah menciptakan beberapa umat dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang dan engkau wahai Muhammad tidak tinggal bersama-sama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, tetapi kami telah mengutuskan rasul-rasul. 46. Dan engkau wahai Muhammad tidak berada dekat bukit Sinai, Tur Sina, ketika kami menyuruh Musa. Tetapi kami utus engkau sebagai rahmat daripada Tuhanmu agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau agar mereka mendapat pelajaran. Okay, terima kasih. Apa poin saya? Poin saya dalam ayat ni ialah dalam ketiga-tiga ayat ada wama kunta. Betul kan? Wama kunta ayat 44, ayat 45 pun ada juga wama kunta. Ayat 45 tu tengah-tengah wama kunta dia. Ayat 46 wama kunta lagi. Jadi ketiga-tiga wama kunta ni Allah nak cakap apa? Wahai Muhammad, kau tak ada masa Nabi Musa dipilih oleh Allah menjadi Nabi. Kau tak ada masa. Tapi kau boleh cerita dengan detail. Kau tak ada masa kaum Nabi Syuaib mengingkari Nabi Syuaib. Tapi kau boleh cerita dengan detail. Kau tak ada juga masa Allah bagi Taurat pada Nabi Musa. Tapi kau boleh cerita dengan detail. Apa buktinya? Apa tujuannya? Nak beritahu yang kau tu Nabi. Kalau kau bukan Nabi, kau tak mampu nak cerita dengan detail kisah-kisah para Nabi sebegini dalam Quran. Okay, baik. Dalam ayat ni, ayat 102 ni, Allah Ta'ala hanya mention punya banyak part kan. Dalam surah Yusuf ni banyak partnya. Cuma yang Allah mention, wahai Muhammad, engkau tak ada masa mereka bersepakat dalam urusan mereka, iaitu untuk membubuh Yusuf dalam perigi. Itu point dia. Tonton ayat ni, ayat ajma'u amrohum ni kan. Ayat-ayat dia ajma'u amrohum sama macam muka surat ketiga surah Yusuf. Boleh tak tengok? Tolong baca Puan Hidayah Ahmad muka surat 237 ayat atas sekali. 237 ayat atas sekali. Kalau kita tengok page tersebut, ayatnya berbunyi falamma zahabu bihi wa ajma'u. Ajma'u tu, nampak ajma'u. Maksud ajma'u tu mereka sepakat. Samalah sekarang ajma'u. Tolong baca Puan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat untuk memasukkannya ke dalam telaga, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Okey, Sepakat tu point saya. Terima kasih Puan. Jadi dalam banyak-banyak part surah Yusuf ni, dalam banyak-banyak kejadian yang berlaku pada Nabi Yusuf ni, Allah Ta'ala hanya mention part tu saja. Kerana apa? Dalam banyak-banyak musibah, dalam banyak-banyak kesusahan yang menimpa Nabi Yusuf, kesusahan yang paling tinggi, kesusahan yang paling ketara adalah ketika mana abangnya bersepakat untuk mengenakannya. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah ujian paling berat bagi kita bila kita dikhianati oleh darah daging sendiri. Inilah ujian paling besar dalam hidup kita bila kita dikhianati, dizalimi oleh darah daging kita sendiri. Satu ayat lagi boleh? Wa dan ma tidaklah, last ayat last kita malam ni, wa dan ma tidaklah aksaru kebanyakan annas manusia walaupun terjemah dia harasta engkau sangat ingin bi dengan mukminin menjadi beriman ataupun akan beriman. Mukminin terjemah dia menjadi beriman ataupun akan beriman. Semua boleh. Puan Siti Nolis, tolong baca Puan Siti Nolis ayat terakhir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah kebanyakan manusia walaupun kau sangat ingin dengan akan menjadi beriman. Betul ke Ustaz? Betul tu Puan. Cuma kita word by word jadi terabur sikit. Nak faham dia macam ni. Walau harasta tu tak ada terjemah lagi. Walau harasta tu kita letak tepi dulu. Terjemah dia macam ni.
dan tidaklah kebanyakan manusia akan menjadi beriman walaupun kau sangat ingin. Ataupun kita jemah walau harasta dulu macam ni. Walaupun kau nak sangat, walaupun kau ingin sangat mereka beriman, tetapi kebanyakan manusia tetap tidak akan beriman. Boleh kita masuk ayat ni? Maksudnya, wahai Muhammad, walaupun kau cerita detail kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi, semua para Nabi kau cerita dengan detail, lagi panjang pada Quran ni, katakanlah, kalau mereka tak nak beriman, mereka tetap tak nak beriman. Harasta tu adalah keinginan yang sangat tinggi. Ha, huruf ha, ra dan sad adalah salah satu nama Nabi, dipanggil apa? Haris. Tengok ayat 128 surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun. Tolong baca dia Puan Salasiah boleh. Muka surat 207. Ayat 128. Kalau boleh semua buka muka surat 207 ayat 128. Ada perkataan harisun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun. Terjemah dia sangat ingin. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul daripada kaummu sendiri. Terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Okey, terima kasih Puan. Sangat menginginkan. Nampak? Dia sangat menginginkan kamu semua jadi orang-orang beriman. Jadi daripada harisun tu keluarlah perkataan harasta ni. Maksudnya wahai Muhammad, kau berialah macam mana sekalipun, kau sungguh-sungguhlah macam mana sekalipun berdakwah mereka, kebanyakan mereka iaitu orang musyrikin Mekah tetap tidak akan beriman. Okey, kita berhenti sini dulu. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Salam.